Bosan lah. Tengok YouTube lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini berkenaan dengan isu produk makanan halal di Malaysia. Baru-baru ini terdapat satu kes yang di mana sebuah restoran terkenal di Malaysia menyajikan makanan iaitu mekari dan di dalamnya terkandung daging khinzir. Dan juga sebelum ini terdapat beberapa isu tentang halal dan haram ini di dalam proses pembuatan makanan seperti mi, kuih tiaw, coklat dan sebagainya. Oleh itu, persoalan yang pertama adalah bagaimana isu ini boleh berlaku. Yang pertama adalah kerana kesedaran umat Islam terhadap produk makanan halal masih rendah. Kita boleh lihat ramai di kalangan pengguna beragama Islam ini tidak memastikan dahulu sama ada produk ataupun makanan yang mereka makan di premis restoran itu mempunyai logo halal ataupun tidak. Ada yang menganggap bahawa jika ramai di kalangan di restoran itu, di kalangan Melayu, maka restoran itu adalah halal. Begitu juga dengan produk yang dibeli. Jika makanan produk yang dibeli itu adalah viral, maka mereka menganggap bahawa kandungan-kandungan dan bahan-bahan yang digunakan adalah halal. Sepatutnya kita perlu mengkaji bahawa kita perlu melihat dulu bahawa kandungan ataupun bahan-bahan yang digunakan itu mengikuti syarak ataupun tidak. Yang kedua adalah kerana pemalsuan sijil halal. Ramai di antara pengusaha-pengusaha industri ataupun pengusaha-pengusaha restoran, mereka mengambil jalan pintas dengan memalsukan logo halal untuk mengaut keuntungan yang lebih. Di Malaysia ini terdapat ramai di kalangan Melayu yang beragama Islam. Oleh itu, pengusaha-pengusaha industri dan pengusaha restoran ini mengeksploitasikan pasaran dengan memasukkan logo halal untuk menarik lebih ramai kaum Melayu memasuki premis-premis mereka ataupun membeli barang yang dijual oleh mereka. Persoalan yang kedua adalah apakah impaknya kepada masyarakat berkenaan dengan isu halal ini. Yang pertama adalah wujudnya generasi yang bertindak balas terhadap trend semasa tanpa ilmu pengetahuan. Kita tahu bahawa kuasa media sosial ini sangat luas. Kuasa viral ini sangat luas. Bila viral sesuatu produk makanan itu, pasti ramai terutamanya golongan remaja berpusu-pusu untuk membeli tanpa mereka mengetahui bahawa benarkah produk ini halal, benarkah produk ini mengikuti bahan-bahan yang ditetapkan oleh syarak Islam. Mereka lebih mengikuti trend semasa lebih daripada mereka memastikan bahawa produk ini halal ataupun tidak. Yang kedua, menggalakkan individu melakukan perkara negatif dan membawa kepada kemudaratan sosial. Makanan haram ini boleh menjejaskan kesihatan dan tubuh badan seseorang. Jika kita makan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang halal, maka baiklah kita. Tetapi jika sebaliknya kita memakan makanan yang haram, maka ia akan mencemarkan tubuh badan kita, terutamanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam telah meletakkan garis panduan halal haram jelas dalam pengambilan makanan dan minuman. Contohnya, jika seseorang itu mengambil minuman arak, jadi ia boleh menghayalkan ataupun melalaikan seseorang dan menjerumuskan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang negatif. Sekian saja video daripada saya. Ingat, jangan ambil mudah isu halal dan haram. Diketahui, negara hari ini mengalami masalah isu halal yang sangat membimbangkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi ia melibatkan sektor pemakanan. Jadi, jika isu halal di Malaysia semakin membimbangkan, jadi apakah cara penyelesaian terbaik yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah isu halal di Malaysia? Antara cara penyelesaian yang terbaik yang boleh dijalankan untuk mengatasi masalah isu halal ini adalah dengan menggunakan apps Verify Halal yang telah dikeluarkan oleh pihak JKIM, di mana pengguna boleh mengakses aplikasi ini dengan mudah dan cepat.
Pengguna juga boleh menyemak status halal makanan atau minuman dengan kadar segera. Pengguna juga akan terhindar dari rasa was-was dan boleh mengelakkan diri dari unsur haram dan juga syubhah. Selain itu, cara penyelesaian yang terbaik yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah isu halal ini adalah dengan penyelarasan logo halal. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai jenis logo halal yang ada di Malaysia. Ianya berbeza dari setiap sektor yang mengeluarkannya. Terdapat beberapa sektor yang bertanggungjawab untuk meluluskan dan mengeluarkan logo halal. Itu JAKIM, JAIM dan juga swasta. Mereka adalah antara sektor yang berwajib dan bertanggungjawab untuk mengeluarkan logo halal. Tetapi, terdapat juga syarikat yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan logo halal mereka tersendiri untuk makanan mereka. Jadi, ini adalah antara bidang kuasa JAKIM untuk memantau halal yang telah dikeluarkan oleh syarikat tertentu melalui sampel pemakanan yang diberikan. Selain itu, penarikan balik sijil halal boleh dilakukan sekiranya syarikat pengeluar makanan melakukan kesalahan-kesalahan serius. Antara kesalahan-kesalahan serius yang dilakukan adalah seperti kesalahan teknikal dan juga kesalahan syariah. Itu merupakan cara penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi masalah isu halal di Malaysia. Kita sebagai pengguna, apakah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah isu halal di Malaysia? Sebagai pengguna yang beragama Islam adalah merupakan salah satu kewajipan yang perlu dituntut untuk memastikan bahawa cara pengambilan makanan adalah makanan yang halal. Sebagai seorang pengguna juga, kita mempunyai hak ke atas diri kita untuk memastikan bahawa setiap makanan yang diambil adalah halal. Pengguna syarikat makanan terutamanya perlulah sentiasa memaparkan logo halal di premis mereka. Ini adalah untuk memastikan bahawa tidak berlaku kekeliruan dalam kalangan para pengguna. Jika syarikat pengeluaran gagal berbuat demikian, pengguna boleh melaporkan aktiviti kepada pihak JAKIM. Pengguna juga boleh melaporkan aktiviti ini secara atas talian melalui portal Halal Malaysia, di mana tindakan akan diambil ke atas premis dalam tempoh 24 jam. Jadi, sebagai pengguna yang prihatin tentang isu halal di Malaysia, adalah sangat penting untuk menitik beratkan mengenai logo halal di setiap premis. Terdapat juga setengah premis yang tidak halal, tetapi mereka memaparkan logo halal di premis mereka untuk menarik para pengguna. Hal ini adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak profesional yang telah dilakukan oleh pengurus syarikat. Jadi, sebagai pengguna, kita hendaklah sentiasa memastikan segala pemakanan yang diambil adalah tidak memudaratkan dan halal di segi syarak. Jadi, apakah perkaitan antara falsafah dan isu halal di Malaysia? Antara perkaitannya adalah dari segi idealisme, di mana idealisme adalah merupakan salah satu konsep halal yang mengharapkan 100% kepenggunaannya dalam industri dan juga kehidupan masyarakat di Malaysia. Dari segi realisme, iaitu rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan perbezaan agama mengamalkan cara pemakanan dan diet tersendiri. Sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam, mereka mengamalkan cara pemakanan makanan halal. Manakala bagi mereka yang bukan Islam, mereka mengamalkan cara pemakanan yang tidak halal, dan itu merupakan salah satu perkara biasa bagi mereka. Seterusnya dari segi relativisme, di mana agama Islam merupakan agama yang majoriti yang ada di Malaysia, dan itu juga menyebabkan wujudnya konsep halal dan menjadi salah satu dominan dalam industri pemakanan. Ia juga menjadi salah satu perkara yang biasa
bagi rakyat bukan Islam untuk menerima dan mengamalkan konsep halal. Seterusnya, dari segi positivisme, iaitu pemilihan makanan yang terbaik, yang tidak memudaratkan dan tidak memberi kesan kepada amal-amal kebaikan yang dilakukan. Setiap hukum yang disyariatkan bertujuan mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 157, yang bermaksud Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Bagus juga video ni. Berilmiah. Kita kena share kat kawan-kawan. Okay.